Shalom untuk kita semuanya, Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，大家平安。 Senang boleh hadir bersama-sama kita, boleh berdoa bersama di waktu yang khusus ini. 很高兴在这个特别的时间，我们可以聚集在一起来向上帝祷告。 Sebelum kita masuk ke pokok-pokok doa kita akan merenungkan satu bagian firman 在我们祷告之前，我们将思想一段上帝的话语， dengan tema kehidupan kudus yang dipelihara oleh doa. 主题是借着祷告保守的圣洁生活。 Bapak Ibu, ini ada satu tema yang sangat penting, 亲爱的弟兄姐妹，这是一个非常重要的一个主题， yaitu hubungan antara berdoa dan hidup yang kudus. 就是祷告和圣洁的生活之间的关系。 Saya yakin sekali Bapak Ibu kita semua yang ada di sini, bahkan orang Kristen, percaya bahwa antara berdoa dan hidup yang kudus itu tidak mungkin dipisahkan. 我相信在座的弟兄姐妹，甚至所有的信徒、基督徒，都相信这个祷告和圣洁的生活是密不可分的。 Karena semakin kita berdoa, maka hidup kita akan semakin dikuduskan. Semakin kita mau hidup kudus, seharusnya lah kita semakin mau berdoa. 我们越是祷告呢，那么我们的生活越是变得更加的圣洁。我们越渴望有圣洁的生活，我们越是要更殷勤的祷告。 Karena itu dalam ajaran metodis, doa itu adalah sarana anugerah dari Allah untuk kita di dalam proses pengudusan hidup kita. 因为在卫理的教义当中，在我们成圣的过程中呢，祷告是一个恩典的祈祷。 John Wesley sendiri bahkan mengatakan bahwa berdoa itu adalah the grand means of drawing near to God. Doa adalah sarana utama untuk mendekat kepada Allah, dan semua sarana anugerah lainnya, misalnya membaca firman, datang ke ibadah, hanya berguna bagi kita sejauh sarana itu dipadukan dengan doa dan mempersiapkan untuk kita berdoa. 约翰威斯利曾经说过，祷告呢是亲近上帝的主要途径，其他的恩典途径，比如说我们读上帝的话语或者敬拜上帝，只是为了预备我们进入祷告的时候才有帮助或者是益处。 Karena itulah bagi Wesley kelalaian di dalam doa itu sendiri itu merupakan hambatan terbesar bagi seseorang untuk hidup di dalam kekudusan. 所以对于卫斯理来说呢，忽略祷告是阻拦圣洁生活的一个最大的障碍。 Mengapa doa begitu penting dalam memelihara hidup kita yang kudus? 为什么祷告对于我们想要保持圣洁生活的人那么的重要呢？ Ada 3 hal yang mau kita renungkan dengan singkat pada malam ini. 我们今天晚上将思想3个主要的真理。 Yang pertama, Bapak Ibu, karena doa memurnikan dan menjaga hati kita. 因为祷告洁净并且保守我们的心。 Bapak Ibu, hati kita itu adalah inti keberadaan dari manusia. 亲爱的弟兄姐妹，我们的心就是人类存在的核心。 Hati adalah pusat hidup dari manusia. 心是整个生命的一个中心。 Karena itu di dalam Alkitab Amsal 4 ayat 23 itu dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 所以在圣经箴言4章23节说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。” Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika kita berbicara mengenai hidup yang suci, kita sedang berbicara mengenai hati manusia. 所以，当我们讨论关于圣洁的生活的时候，我们其实正在讨论关于人的内心。 Kesucian kita bukan dinilai dari apa yang tampak dari luar, melainkan apa yang ada di dalam hati kita. 我们生命中的圣洁不是靠我们外表来衡量的，而靠我们内心有什么来衡量的。 Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat 34 mengatakan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati.
耶稣在马太福音12章34节说：“因为心里所充满的，口里就说出来。” Dan di dalam Matius pasal 15 ayat 11 dikatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. 而在马太福音15章11节说：“入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。” Dengan demikian Bapak Ibu, di dalam hati kitalah yang menentukan nilai kekudusan dari hidup kita. 所以是我们的内心决定我们是否过着圣洁的生活。 Sayang sekali Bapak Ibu, ini tidak dimengerti oleh orang-orang Israel, khususnya orang Farisi. 但是很可惜，很多信徒都不明白这一点，尤其是法利赛人。 Mereka adalah golongan orang yang rajin berdoa. 他们是那种很殷勤祷告的人， Tapi sayang sekali mereka hanya mementingkan aspek luar dari kehidupan rohani mereka. 但是他们往往是那种只是注重外表多过于内心的那种人。 Mereka berdoa supaya hidup mereka bisa dilihat oleh orang lain dan dipuji oleh orang lain. 他们祷告是为了让别人看到他们祷告，然后别人就可以夸赞他们。 Karena itulah Yesus ketika menceritakan kisah antara doa orang Farisi dan pemungut cukai, kita semua tahu ya kisah ini. 所以当耶稣说这个我们每个人知道的故事，就是关于法利赛人与税吏的故事。 Apa yang menjadi perbedaan doa orang Farisi dengan pemungut cukai? 法利赛人的祷告和税吏的祷告有什么不一样呢？ Orang Farisi berdoa dengan hati yang mencari pembenaran diri. 法利赛人祷告是带着一个自我称义的一种心态来祷告的， Sedangkan pemungut cukai berdoa dengan hati yang mau dibenarkan. 而这个税吏呢，是带着一颗渴望被称义的心来祷告。 Bapak Ibu, ini adalah contoh dari doa orang Farisi. Saya bacakan untuk kita, Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 法利赛人祷告的例子记载在路加福音18章11节和12节。神啊，我感谢你，我不向别人勒索不义，奸淫也不像这个税吏。我1个礼拜进食2次，凡我所得的都捐上1/10。 Orang Farisi berdoa memamerkan kehebatan mereka. 税吏祷告是让别人看见他多么的厉害， Sedangkan pemungut cukai, 而这个税吏呢， dia hanya berdoa 1 kalimat saja. 他只用1句话祷告。 Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 他说：“神啊，开恩可怜我这个罪人吧。” Bapak Ibu, hanya cukup 1 kalimat. 弟兄姐妹，只需要1句话， Dan itu sudah cukup bagi Allah untuk membenarkan dan menerima pemungut cukai ini. 这对上帝已经足够了。为了好让上帝接纳这个税吏的祷告，并且使他称义。 Kenapa Bapak Ibu? Karena doa pemungut cukai ini lahir dari hati yang mau dimurnikan, hati yang mau disucikan. 因为这个税吏的祷告呢，是源自于一颗渴望被洁净、一个渴望成圣的心。 Karena itu Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, setiap hari ketika kita berdoa, apakah kita membuka hati kita untuk diuji, diselidiki, mau dibenarkan, mau disucikan, ataukah kita berdoa dengan mencari pembenaran diri kita? 所以，当我们每一次向上帝祷告的时候，我们是否敞开我们的心，让上帝来检查我们，让上帝来洁净我们的心？或者我们好像法利赛人一样祷告，我们祷告是为了自以为义呢？在上帝的面前， Raja Daud adalah
satu-satunya yang secara eksplisit ditulis di dalam Alkitab adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. 大卫王是在圣经里面唯一被记载为合身心意的一个人。 Bahasa Inggrisnya a man after God's own heart. Artinya dia selalu mengejar apa yang dimaui oleh Tuhan. 在英文的理解当中呢，我们可以把它当作一个寻找上帝旨意的人。 Itu artinya seluruh kehidupan Daud selalu mencari apa yang paling berkenan menurut hati Tuhan. 这意味着在大卫的生命当中，他每时每刻都在追求上帝的旨意。 Karena itulah di dalam doa-doanya di dalam kitab Mazmur, Daud selalu menguji hatinya sendiri. 所以在他的祷告记载在诗篇中，他总是审查自己的心。 Apakah hati saya sudah mau mencari kehendak Tuhan? 我的心是否寻求上帝的旨意呢？ Ya, kita kenal beberapa Mazmur ya. Misalnya Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 saya bacakan untuk kita. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 诗篇139篇23至24节说：“神啊，求你检查我，知道我的心事，试炼我，知道我的意念，看看我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。” Bapak Ibu, bahkan ketika Daud jatuh ke dalam dosa, 亲爱的弟兄姐妹，甚至当大卫王陷入罪中， dia mengambil Batseba, 他夺起了巴示巴， merencanakan pembunuhan tingkat pertama terhadap suami Batseba. 计划了杀害她的丈夫的一个谋杀计 Kalau 划。 zaman sekarang ini hukuman ini sangat berat sekali. 如果在这个现代的社会当中，是很重的刑罚。 Dan Daud memang menerima semua konsekuensi sepanjang hidupnya. 而大卫王也确实一生中承受了他的后果。 Tapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, 但是当拿探先知指责他的时候， apa yang dilakukan oleh Raja Daud? 大卫王做了什么呢？ Dia langsung melihat ke dalam hatinya. 他立刻检查他自己， Dia sadar hatinya bermasalah. 他察觉到他的心出了问题， Dia tidak menyalahkan kondisi situasi. 他没有去怪他的环境， Dia tidak menyalahkan kenapa saat itu ada wanita yang mandi sehingga saya bisa melihatnya. 他没有怪说那时候为什么有女人正在洗澡，导致我要去看呢？ Dia tidak menyalahkan Nabi Nathan yang menegur dia. 他也没有责怪那当先知，因为他责备了他。 Tapi di dalam hatinya dia tahu dengan jelas dia telah berdosa kepada Tuhan. 因为他的心里清楚明白，他得罪了上帝。 Karena itulah dia menulis satu Mazmur, ya Mazmur kesukaan saya, yaitu Mazmur pasal 51. 所以他写下了我最喜欢的一篇诗篇，就是诗篇51篇。 Ya, ini Mazmur sangat indah sekali. 这是一个非常美好的诗篇。 Di salah satu ayatnya, ayat 12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 在诗节里面记载说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直灵。” Itulah sebabnya Bapak Ibu, Raja Daud sangat spesial sekali. 所以大卫王是很特别的一个存在， Dia hidup di dalam proses pengudusan daripada Allah. 他活在被上帝圣洁化的过程。 Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah ketika kita berdoa kita mau membuka hati kita, mau dimurnikan, mau disucikan di hadapan Tuhan? 问题是，当我们祷告的时候，我们愿意敞开我们的心，让上帝来洁净我们吗？ Yang kedua, 第二， doa memelihara hidup kita yang kudus karena berdoa menajamkan kepekaan rohani kita.
祷告能让我们更圣洁，因为它提升我们属灵的敏锐度。 Bapak Ibu, salah satu aspek yang terpenting dalam hidup kudus itu adalah orang yang sudah dikuduskan itu memiliki kepekaan rohani. 一个圣洁生活的最重要的其中一个方面，就是一个成圣的人会与世界不同，就拥有一个属灵的敏锐度。 Semakin dia dikuduskan, semakin dia bisa membedakan nilai-nilai rohani dengan nilai-nilai dunia. 他越是圣洁，越能分辨一个属世的价值观和属天的价值观有什么分别。 Semakin dia bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. 他也能区分什么是上帝的旨意，什么是良善，什么是完全，什么是可以喜悦上帝的心。 Bisa membedakan antara yang fana dan yang kekal, seperti khotbah Bishop Tahir minggu lalu. 能够区分什么是短暂的，什么是永恒的，就好像大黑牧师讲的道， Bukan sebaliknya, 而不是相反的， bukan semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia ini. 不是越来越受到这个世界的价值观。 Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memiliki kepekaan rohani ini? 问题是我们怎么样能够拥有这个属灵的敏锐度呢？ Roma 12 ayat 2 mengatakan kita harus mengalami pembaharuan akal budi. 罗马书12章告诉我们，我们必须不断的更新我们的心思意念。 Ya, Bapak Ibu, ini adalah satu nats yang terkenal. 这是一个非常著名的一段经文。 Tapi Bapak Ibu, pembaharuan akal budi baru bisa terjadi 但是我们能够更新我们的心思意念， ketika kita melakukan ayat pertama dari pasal ini, 若我们能够实践第一节， yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. 就是我们将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。 Dan Bapak Ibu, saya mau katakan doa justru adalah tindakan mempersembahkan hidup kita. 而祷告是我们献上我们生命的一种行动。 Doa adalah ketika kita melakukan satu tindakan berserah kepada kehendak daripada Allah. 祷告是我们向上帝降服的一个行动。 Doa adalah satu tindakan penyembahan yang menyerahkan seluruh kehendak kita, kemauan kita, pikiran kita untuk diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. 祷告是献上我们自己的心意，我们所有的心思意念交托在上帝的手中，好让他塑造，按照他的旨意。 Karena itulah kita sering mendengar bahwa ketika kita berdoa, kita bukan mengubah Tuhan, tapi justru kita yang diubah. 所以我们常常会听到，当我们祷告的时候，其实我们不是在改变上帝，而是我们在改变我们自己。 Karena Bapak Ibu, semakin kita berdoa, kita akan semakin mengalami pembaharuan akal budi. 因为我们越是祷告，我们的心思意念越是得更新。 Karena semakin kita berdoa, kita sedang mempersembahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Tuhan. 因为当我们祷告的时候，我们已经把我们的生命交托在上帝的旨意里面。 Bapak itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu berat, ketika dia dihadapkan kepada salib. 这就是耶稣所做的。当他面对那么大的挣扎，就是当他面对十字架的时候， Yesus berdoa di Taman Getseman. 耶稣在客西马尼园祷告， Dia bergumul begitu beratnya. 他那么的挣扎， Tetapi pada akhirnya Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di surga. 但是最终耶稣把他的意思完全交托于上帝的旨意。 Itulah sebabnya Yesus bisa berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. 所以耶稣对他们徒说：“总要警醒祷告，免得入了迷。心灵固然愿意，肉体却软弱了。” Bapak Ibu, kita selalu dan setiap hari dihadapkan kepada nilai-nilai dunia ini. 亲爱的弟兄姐妹，我们每天都要去面对世界的价值观。
pergumulan, beban, tantangan selalu ada di dalam hidup kita. 在我们的生命中，我们也面对了种种的挣扎与问题。 Pertanyaannya adalah apakah kita belajar untuk mengenal kehendak Tuhan? 问题是我们是否已经学会去意识到上帝的旨意呢？ Apakah kita belajar mempersembahkan hidup tubuh kita kepada Tuhan? 我们是否已经学习把我们的身心灵交托于上帝呢？ Dan jalan satu-satunya adalah lewat berdoa. 唯一的渠道就是透过祷告， Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. 就是好像耶稣在客西马尼园所做的。 Dan itulah Bapak Ibu yang akan menjaga kita supaya kita tetap bisa ada di dalam kehendak Tuhan. 若我们这样做的话，我们就会在上帝的旨意里面， Tetap ada di dalam hidup yang kudus. 仍然过着圣洁的生活。 Yang terakhir Bapak Ibu, 最后一点， berdoa memelihara hidup yang kudus karena berdoa mendorong kita untuk lebih mengasihi. 祷告保守圣洁的生活，因为祷告激励我们更爱人。 Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa tujuan kita mengejar hidup yang kudus? 亲爱的弟兄姐妹，我们追求圣洁的生活，到底是为了什么？ Apakah itu hanya untuk memuaskan keinginan rohani kita? 难道只是为了我们属灵的自我满足感吗？ Apakah itu hanya untuk supaya kita berpuas di dalam hal-hal yang rohani? 或者只是为了让我们自己沉浸在这个属灵的成就当中吗？ Sebenarnya apa yang mau kita capai dengan kita hidup kudus? 我们希望透过圣洁的生活获得什么呢？ Itulah yang diajarkan oleh John Wesley, 这就是约翰卫斯理所教导的， yang mengajarkan bahwa puncak kekudusan hidup orang percaya itu adalah mengasihi. 他教导说，在信徒的生命中，圣洁的最顶峰就是爱。 Dan saya mau katakan hanya Wesley yang menghubungkan antara kekudusan dengan kasih. 我告诉你们，只是卫斯理将圣洁与爱连接在一起。 Di dalam kalimatnya sendiri, saya bacakan dalam bahasa Indonesia saja, apakah kekudusan itu? Bukankah pada hakikatnya adalah kasih? Kasih kepada Tuhan dan seluruh umat manusia. Kasih adalah kekudusan dimanapun ia hadir. Kasih adalah puncak dari pengudusan Kristen. 在他自己的话来说，什么是圣洁呢？不正是爱吗？对神的爱，对全人类的爱。凡有爱的地方，就是圣洁所在的地方。而爱就是基督徒圣洁的全部本质。 Dan menarik sekali Bapak Ibu di dalam nats kita yang diberikan kepada saya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7, ketika Paulus berbicara mengenai panggilan hidup kudus, 在我得到的经文里面，就是保罗受呼召要活的圣洁，在那里记载说， Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kemudian di ayat 8 dan kemudian di ayat 9, Paulus melanjutkan membahas mengenai kasih persaudaraan. Saya bacakan ayat 9 ya, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. 第7节说，神召我们本不是要我们沾污秽，乃是要我们成为圣洁。第9节和第8节说的是关于弟兄之间的爱。第9节记载说，论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。 Bapak Ibu, tanpa kasih 若没有爱， kekudusan kita akan sia-sia. 我们的圣洁就徒然了。 Kita hidup kudus bukan untuk hidup di atas gunung. 我们活的圣洁不是为了要隐居在山上， Kita hidup kudus bukan untuk hidup menyendiri. 也不是要与世隔绝。
Tetapi kekudusan kita harus diwujudkan kepada kasih kepada sesama kita. 但是我们的圣洁是要体现出来的，就是透过彼此相爱。 Dan penghubung yang terbesar adalah lewat doa. 而在连接这一切的，就是透过祷告。 Apalagi ketika kita berdoa syafaat kepada orang lain, untuk orang lain. 尤其是当我们替别人代祷的时候， Itu adalah wujud kasih kita kepada sesama manusia. 这就是我们爱他人的最具体的一种表现。 Yesus mengajarkan dengan jelas sekali hal ini di dalam Matius pasal 5 ayat 44. 耶稣在马太福音5章44节清楚的教导。 Saya bacakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。 Kasihilah, 要爱， berdoalah. 祷告。 Bapak Ibu, apakah kita mau hidup kita semakin dikuduskan? 亲爱的弟兄姐妹，你渴望你的生命越来越圣洁吗？ Mari kita belajar mengasihi orang lain, 让我们学习去爱他人， bahkan musuh kita. 甚至爱我们的仇敌。 Anda mau belajar mengasihi lebih lagi? 你们渴望更爱别人吗？ Mari kita mulai dengan berdoa bagi mereka. 让我们以学习为他们祷告开始， Berdoa bagi teman-teman kita, 为我们的朋友祷告， keluarga kita, 为我们的家人祷告， gereja, 我们的教会祷告， jemaat, 为我们的会友祷告， bahkan orang-orang yang kita anggap menyebalkan, 甚至那些我们认为很烦人的人， orang-orang yang menyakiti hati kita, 那些伤害我们的人， orang-orang yang membuat kita bersusah hati. 那些使我们心里很难过的人， Mari kita belajar mengasihi mereka dengan berdoa. 让我们学习如何去爱他们，就是透过祷告。 Karena semakin kita berdoa, Bapak Ibu, 因为我们越是祷告， doa akan memelihara kita dari keinginan yang jahat, dari dendam, iri hati, kemarahan kepada orang lain. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, itu adalah bagian dari hidup yang kudus. 祷告就会保守我们远离那些恶念、欲望、仇恨、报复、嫉妒等等，而这就是圣洁生活的一部分。 Wesley berkata dalam satu kalimat, saya bacakan dalam bahasa Indonesianya, dalam jiwa-jiwa yang dipenuhi oleh kasih, kerinduan untuk menyenangkan Allah adalah doa yang terus-menerus tanpa berhenti. 威斯利曾经说过，在充满爱的灵魂中，渴望讨神喜悦本身就是不住的祷告。 Dan itu dibuktikan di sepanjang hidup John Wesley sendiri. 而卫斯理自己用他的生命来证明这件事。 Di akhir hidupnya, 在他生命的最后阶段， 6 hari sebelum John Wesley meninggal, 在他离世的前6天， itu adalah hari terakhir dia menulis jurnal terakhirnya. 那是他写下最后一篇日记的日子。 Bapak Ibu, sekedar informasi, John Wesley menulis jurnal dalam jumlah yang sangat fantastik. 约翰卫斯理一生写了数量非常惊人的日记。 Dikumpulkan sekarang itu ada 26 volume. Satu volume itu kira-kira 400 halaman, tapi itu cuma ringkasannya yang dibuat oleh orang-orang sekarang ini. 如果我们要把它集集起来呢，那就有26卷，然后每一卷呢有400页，那仅仅只是人的把它集集起来的一个总结而已。 Cuma ringkasannya saja sudah 400 halaman. 总结而已都要400页， Itu cuma satu volume. 只是一本书。 Berarti ada puluhan ribu halaman yang sudah ditulis oleh John Wesley. 那么我们可以说，约翰卫斯理写了几万篇的日记， Dan di jurnal terakhirnya 而在他最后一篇的日记当中， ada kata-kata yang dia tuliskan dari kata pertama, permulaan kata-kata yang dia tuliskan sampai kata terakhir. 在他写的第一个字直到最后一个字， Dia menuliskan satu catatan kecil.
他 pray 写 pray ed ya 他写了一个已经祷告， sudah didoakan. 已经为此祷告。 Ini adalah kata yang terakhir dia tuliskan di jurnalnya. 这是他日记里面写的最后一句话。 Karena kalau kita membaca jurnal John Wesley, kadang kalau John Wesley sudah berkhotbah dia akan tulis preach, sudah dikhotbahkan begitu. 如果我们读过约翰卫斯理的日记，如果他讲过的道，他就会在那边备注说已讲道。 Tapi di saat-saat terakhirnya dia menulis pray, sudah didoakan. 但他在最后只写了一个字，就是已为此祷告。 Itu berarti seluruh poin yang dia tuliskan di jurnal-jurnalnya sudah dia doakan meskipun dia sedang menghadapi maut. 这代表他在日记里所记载的一切，他就已经为这些事祷告了，即便他正在面临死亡。 Sampai akhir hidupnya, doa adalah nafas hidup dari John Wesley. 直到他生命的最后一刻，祷告人设他生命的呼吸。 Dan itulah seharusnya yang ada pada diri kita. 这也应当是我们的生活方式， Sehingga hidup kita, Bapak Ibu, boleh semakin dikuduskan setiap hari demi setiap hari. 好让我们的生活也可以一天一天的变得越来越圣洁。 Amin. Mari kita 阿 berdoa. 门。 Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini ketika kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang boleh hadir bersama dengan kami ketika kami menaikkan doa-doa pribadi kami, ketika kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kiranya Tuhan, Roh-Mu saja yang memimpin, yang menyelidiki hati dan pikiran kami, yang membantu kami di dalam doa-doa kami, sehingga setiap doa-doa kami yang kami panjatkan boleh menjadi satu ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi juga Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.